Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi ini dengan izinnya kita sekali lagi berkesempatan untuk sama-sama mengikuti pengajian kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan untuk makluman semua, kuliah ini merupakan anjuran bersama Masjid Batu 16 Sarawang dan juga Pertubuhan Ikram kawasan Hulu Selangor, insya-Allah ya. Terima kasih kepada pihak penganjur dan terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala catat kehadiran kita pada pagi ini sebagai satu ibadah, insya-Allah. Sila like dan share supaya ramai lagi yang dapat manfaatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala buka hati kita untuk mendengar yang baik dan mengambil manfaat daripada yang baik-baik, insya-Allah. Kalau ada yang tak baik itu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah daripada kelemahan diri saya sebagai hamba Allah yang lemah ya. Okey, insya-Allah. Pada hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab At-Taqwa ya, daripada kitab Riyadhus Shalihin. Jadi siapa yang ada kitab Riyadhus Shalihin itu bolehlah buka ya, insya-Allah. Tapi apa yang saya akan baca adalah syarahnya ya, iaitu syarah yang diberi nama Dalilul Falihin. Dalilul Falihin ini merupakan syarah kepada Riyadhus Shalihin. Jadi yang saya akan baca ini bukan sahaja hadisnya, tetapi syarahnya yang terdapat dalam kitab Dalilul Falihin ini, insya-Allah. Ya, kita akan masuk kepada bab At-Taqwa. Perkataan takwa ni sudah tentu kita sedia maklum dan sangat familiar ya. Dan kita baru saja menjalani ibadah Ramadan baru-baru ini yang selalu kita ulang-ulang bahawa objektif puasa Ramadan ialah at-taqwa ya, sebagaimana disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itulah yang selalu kita ingatkan, bahawa puasa yang difardukan ke atas kita adalah untuk mendidik kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi alhamdulillah, mungkin kebanyakan daripada kita telah mencapai objektif itu. Tapi kita tahulah ya, iman manusia ni dia tidak jumuk, tidak tetap atas satu level macam tu. Dia ada menaik dan menurun. Jadi sebab itu kita selalu kena ulang-ulang, kena sentiasa sentiasa beri perhatian ya, sentiasa berusaha untuk kalau tak menaik pun jangan menurun. Ya, biar berada pada level takwa itu, tidak turun-turunlah, insya-Allah ya. Dan kalau boleh biar menaiklah. Ya, menurut Al-Baydawi, dia kata takwa ni dia ada tiga maratib.
Maratib ni maknanya ada 3 peringkat lah, ya, 3 tahap. Jadi apa dia 3 tahap tu? Iaitu pertama dia kata memelihara diri daripada azab yang abadi di neraka. Apa dia macam mana tu? Iaitu menjauhkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tak ampunkan dosa syirik tu. Kalau tak taubatlah, maknanya kalau mati dalam keadaan kita menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka na'udzubillah akan kekal dalam neraka. Jadi tahap pertama, jauhkan diri daripada syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat. Okey, itu tahap pertama. Tahap yang kedua, dia kata menjauhi perkara yang mendatangkan dosa. Perkara yang mendatangkan dosa, sama ada perbuatan atau perkataan walau sekecil mana pun. Itu tahap kedua. Jadi berusaha sedaya mampu menjauhi perkara-perkara yang membawa kepada dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil. Itu tahap kedua. Jadi selalu orang beri makna takwa ni yang tahap kedua ni lah kan, menjauhi apa yang dilarang, melakukan apa yang disuruh. Bukan saja larangan yang besar-besar, sekecil mana pun larangan Allah Subhanahu Wa Taala cuba jauhi, dan begitu juga sekecil mana pun suruhan Allah Subhanahu Wa Taala cuba laksanakan. Dan tahap yang ketiga ni yang paling tinggi lah, dia kata membersihkan diri daripada apa sahaja yang menyibukkan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya diri kita, hati kita, perasaan kita, fikiran kita, semuanya menjurus kepada mematuhi dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang boleh melekakan kita daripada mentaati Allah, mengingati Allah, semuanya kita jauhi. Jadi maknanya tidak ada satu detik dalam hidup kita kecuali berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu martabat takwa paling tinggi yang Allah sebut dalam firman-Nya surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini selalu dibaca oleh khatib ketika baca khutbah setiap hari Jumaat kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Jadi itu martabat, tapi saya tak jelaskan lagi apa sebenarnya makna takwa ni. Tapi kenapa tak jelas dari awal? Sebab saya anggap ramai yang dah faham, tapi tak apalah, kita ulang juga kan. Jadi perkataan takwa ni dari segi bahasa, asalnya makna dia memelihara diri dari sesuatu yang tak digemari. Maknanya kita menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang membahayakan kita. Itu pada asalnya makna takwa. Maknanya contohnya kalau kita nak keluar rumah hujan, hujan tengah lebat. Jadi kita nak pelihara diri daripada dibasahi hujan tu, maka kita guna payung. Itu dipanggil takwa lah tu. Maknanya kita memelihara diri daripada apa saja yang memudaratkan kita atau membinasakan kita, atau ditimpa perkara yang tak diingini. Kalau kita masak kat dapur, kita pasang api kan. Jadi adakah kita sengaja hulur tangan ke api? Sudah tentu tidak. Begitu juga kalau kita nak lepas masak, kita nak angkat periuk tu panas, kita tak pegang periuk direct kan, kita ambil pelapik kan lah, ambil kain ke apa kan, kita pegang periuk tu. Jadi maknanya kita nak memelihara tangan kita ni daripada panas periuk tu. Sebab bila kena panas periuk tu boleh melecur lah tangan kita. Itu asal makna takwa. Jadi maknanya memelihara diri daripada perkara yang membahayakan, perkara yang merosakkan, ataupun perkara yang tidak digemari. Jadi dalam konteks syariah, konteks agama Islam, kita kata bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah,
Maksudnya kita memelihara diri daripada perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, ataupun memelihara diri daripada azab Allah. Bukan kita nak jauhkan diri daripada Allah, tapi maknanya memelihara diri daripada azab Allah. Azab Allah tu maksudnya neraka lah, insya-Allah. Dan bagaimana cara kita nak memelihara diri daripada azab Allah ini? Iaitu dengan kita melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah makna takwa. Jadi selalunya orang ambil yang hujung dah. Apa makna takwa? Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Tujuannya apa? Supaya diri kita terpelihara daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tidak ada sifat takwa ni, iaitu sifat takwa tu, maknanya sifat takwa inilah yang menjadikan kita sentiasa ataupun mendorong kita sentiasa buat apa saja yang Allah suruh, walaupun suka, walau tak suka, walau susah, walau senang. Kalau kata Allah suruh aja kita buat. Kerana dengan kita buat apa yang Allah suruh, itulah yang insya-Allah menyelamatkan kita daripada siksa Allah. Begitu juga apa yang Allah larang, kita sedaya mampu kita jauhi, walaupun kita nak sangat, walaupun kita suka sangat, walaupun kita minat sangat. Tetapi kita tahu ya Allah kata jangan buat ni, jangan buat ni, jangan ambil ni. Jadi kita tahan diri kita. Kenapa? Kerana dengan kita menahan diri daripada melakukan apa yang Allah larang itu, itulah insya-Allah akan memelihara, menyelamatkan kita, memelihara diri kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah makna takwa. Jadi dalam Al-Quran, takwa ni banyak sangat disebut dengan pelbagai nada, pelbagai uslub untuk menggalakkan kita supaya memiliki sifat takwa ni, sifat menjauhkan diri daripada azab Allah ni. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bertakwa, memuji orang yang bertakwa. Misalnya wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kamu sabar, kamu bertakwa, itulah perkara yang sangat mantap, sangat bagus, sangat dipuji. Itu maknanya memuji penting ke sifat takwa. Begitu juga dalam ayat lain pula Allah janji kalau kamu takwa, Allah akan pelihara kamu daripada musuh. Umpamanya dikata wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu sabar dan bertakwa, maka tidak mudarat kepada kamu tipu daya mereka sedikit pun. Maknanya kalau musuh nak buat apa pun kat kita, Allah akan pelihara jika kita takwa. Tapi Allah ganding dengan sabar. Sebab apa? In tasbiru wa tattaqu. Sebab kita bila nak menahan diri daripada perkara yang Allah larang tu, kadang-kadang perkara tu kita suka, kita seronok kan. Jadi macam mana kita nak tahan diri? Kena ada sifat sabar. Jadi bila kita menahan diri daripada melakukan apa yang Allah larang tu, maka Allah kata tipu daya musuh tidak akan memudaratkan kamu. Jadi kita tahulah musuh ni terdiri daripada luaran dan dalaman. Yang dalaman ni nafsu kita, syaitan yang dia masuk dalam diri kita. Dan begitu juga musuh luaran, kita tahulah apa-apa saja musuh-musuh luar tu yang sentiasa merancang untuk memudaratkan kita. InsyaAllah dengan adanya sifat takwa diiringi pula dengan sabar, insyaAllah Allah jamin akan terpelihara. Dan begitu juga Allah, ya Allah ini sangat besar sebab bila Allah kata innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Maksudnya Allah kata sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Jadi saudara-saudari, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau Allah tu bersama kita, masya-Allah kan. Kita kalau kita jalan tu ada bodyguard, ada askar duk jaga pun kita dah rasa kuat, kita dah rasa jangan risaulah, ni agak jaga kan. Itu pun kita dah rasa agak selamat bila kita tahu ada orang yang duk kawal kita, duk jaga kita. Apa lagi yang bersama kita ni, masya-Allah, Tuhan Rabbul Alamin kan. Jadi Allah kata innallaha ma'al ladzina taqaw, masya-Allah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah dah bersama kita, masya-Allah, siapa lagi yang boleh nak memudaratkan kita? Tidak ada kan. Jadi janganlah kata
Tu aksiden tu maknanya Allah tak ada bersama lah. Sebenarnya Allah menjaga ni daripada mudarat. Mudarat yang paling besar ialah mudarat pada iman kita. Betul tak? Kalau berlaku aksiden ke, mati ke, apa ke, tapi dalam keadaan iman kan. Allah pelihara iman. Tak gelincir iman, itu mudarat paling besar sebenarnya. Tergelincir iman kita. Jadi selagi iman tak tergelincir, selagi kita tak terjerumus ke dalam syirik ke, putus asa ke, menyesali takdir Allah ke, semuanya itu adalah terpelihara daripada azab api neraka. Kalau kata tak aksiden pun duduk bangga, duduk apa, saya cekak memandu, takkan berlaku aksidennya apa semua kan. Itu maknanya bukannya kita bersama Allah tu, kita dah bangga-banggakan diri kita. Jadi janganlah anggap bahawa Allah pelihara tu, Allah jaga tu maknanya tidak ada apa bencana yang menimpa kita kan. Bencana itu, musibah tu kan dugaan untuk kita kan. Jadi kita kena faham juga maksud Allah pelihara kita daripada bencana ni ialah bencana yang paling besar kan. Bencana yang paling besar apa? Kita syirik kepada Allah lah kan, ataupun terselit sifat-sifat mazmumah yang Allah tak reda. Na'udzubillah. Dan yang paling popular kan, Allah lapangkan hidup kita, selamatkan kita daripada tekanan, murahkan rezeki. Ini ayat ni paling popular lah kan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar daripada segala kesusahan, kesempitan, tekanan dan sebagainya. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah kurniakan kepadanya rezeki dari Allah yang tak diduga. Jadi masing-masing banyaklah yang orang kata apa, yang orang hafal ayat ini. Kalau kat kedai-kedai tu siap frame kan. Jadi bukan sebab ayat ini yang menyebabkan kita dapat rezeki kan, tapi takwa tu. Takwa tu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan takwa. Dan Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni, Rasulullah pernah berkata kepadanya, wahai Abu Zar, dia kata sekiranya semua manusia dipegang ayat ni, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ni, dipegang ayat ni, la kafathum. Nescaya ayat ni cukup dah untuk mereka. Sebab bayangkan, takwa pada Allah maknanya dia sentiasa jauhkan diri daripada perkara yang Allah larang, sentiasa berusaha buat apa yang Allah suruh. Jadi apa nak susah lagi kan? Semuanya senang kan. Lepas tu dapat rezeki dari Allah arah yang tak diduga. Jangan fikir rezeki tu harta kan. Rezeki ni macam-macam lah. Rezeki ilmu, rezeki kawan-kawan yang baik, rezeki anak-anak yang soleh, rezeki apa lagi, kesihatan. Banyaklah rezeki. Sebab kalau orang yang berfikiran sempit, dia fikir rezeki tu dapat duit je. Duduk rumah tiba-tiba ada orang bagi duit. Tengok-tengok buka akaun, ada duit masuk je. Tak semestinya kan. Rezeki ni ialah apa-apa kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita yang kita mengambil manfaat daripadanya. Allah kurniakan kita kesihatan, kita gunakan kesihatan untuk buat kebaikan yang Allah suka. Itu maknanya rezeki sihat lah tu. Allah bagi kita ilmu, kita gunakan ilmu untuk amal yang baik berdasarkan ilmu dan sebarkan ilmu tu. Itu rezeki ilmu. Tapi kalau Allah bagi kita ilmu kita tak guna, bukan rezeki juga ilmu tu. Banyak ilmu tapi duk pendam je. Kita tak amal dengan ilmu itu. Satu, mana kita ambil manfaat. Lepas tu, dan kita pun tak sebar. Duk pendam je. Pendam dalam dada ke, ataupun pendam dalam buku je ke. Itu bukan rezeki lah kan. Rezeki ni adalah perkara yang Allah bagi kepada kita kebaikan dan kita manfaatkan kebaikan tu. Itu barulah jadi rezeki kita. Macam Allah bagi kita kekayaan, banyak duit. Tapi kita sayang nak guna duit tu, duk pendam. Kita tak menggunakan duit tu. Jadi dia bukan tak jadi rezeki lah. Sebab apa? Sebab kita nak pergi simpan. Bila kita mati, siapa ambil duit tu? Waris-waris kita.
Jadi dia tak jadi rezeki kita. Jadi untuk jadi rezeki, bila kita ada duit tu kita guna untuk kebaikan kita. Belilah makanan ke, kan, buat tempat tinggal kita ke, beli kenderaan kita ke, kita gunalah itu rezeki. Dan bagi sedekah, lagilah berkekalan rezeki tu. Bagi tolong orang yang susah, kita dapat manfaat lah tu, kan. Jadi rezeki ni apa saja kebaikan yang Allah kurniakan kepada kita, yang kita ambil manfaat daripadanya. Okey. Kemudian apa lagi? Dan Allah janji untuk menerima amalan. Pernah dengar kan kisah dua orang anak Adam yang berkorban? Salah satunya Allah terima korban mereka, dan satu lagi Allah tak terima. Kenapa Allah terima yang satu lagi Allah tak terima? Allah kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan daripada orang yang bertakwa. Apa sebab satu lagi Allah terima, satu lagi Allah tak terima? Sebab dia memberikan korban itu bukan daripada hatinya yang bertakwa. Jadi Allah tak terima. Okey, kita nak korban tak lama lagi kan? Jadi keluarkan korban itu dengan hati yang takwa. Macam mana hati yang takwa? Mana kita niat betul-betul nak dapatkan redha Allah dengan korban kita ni. Janganlah pilih ni paling murah, tak okeylah ni. Tak semestinya. Yelah, kalau kita tak mampu, memanglah kita cari mana yang kita mampu, kan. Tapi maknanya yang kita fikirkan ialah kita nak mengeluarkan yang terbaik daripada apa yang ada pada kita. Jadi dua anak Adam ni, diriwayatkan bahawa seorang ni dia ternak dia menternak binatang ternakan, dan satu lagi dia bercucuk tanam. Jadi dia berkorban hasilnya. Jadi yang ternak ni dia pilih mana haiwan yang paling segar, paling banyak isi, paling yang baguslah daripada apa yang ada padanya. Jadi yang tu dijadikan korban dia. Yang seorang ni pula dia pilih hasil-hasil yang paling tak elok, yang dah nak busuk ke, yang tak segar, yang tak elok lah, kan. Jadi yang tu dia bagi korbannya, Allah tak terima. Sebab apa? Sebab dia pilih apa yang terburuk untuk diberi korban. Jadi syarat terima adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan satu lagi, takwa itu meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita selalu baca juga kan. Manusia semuanya dijadikan daripada keturunan yang sama, Adam dan Hawa, dan dijadikan pula berkabilah, berbangsa, berpuak, bersuku dan sebagainya, dengan rupa paras yang berbeza, warna kulit yang berlainan, bahasa keturunan yang macam-macam. Tapi semuanya itu bukan menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling mulia di sisinya adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi kalau kita nak menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, kita kena bina sifat takwa tu. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan adanya sifat takwa dalam diri kita yang kita nak cuba bina, insya-Allah. Okey, jadi saya dah terangkan apa tadi, maratib takwa, maksud perkataan takwa dan kelebihan orang yang bertakwa. Jadi sekarang kita tengok nas-nasnya. Okey, biasalah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, di setiap bab Imam An-Nawawi akan membawa beberapa firman Allah yang berkaitan dengan bab yang akan dibincangkan. Tadi yang saya baca tadi adalah daripada syarah dia. Jadi daripada Riyadhus Shalihin ini yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada yang tengah buka kitab tu. Jadi Imam An-Nawawi memulakan bab ini dengan membawa beberapa firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya.
Pertama, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan olok-olok, ya, bukan main-main, haqqa tuqatih. Jadi apa haqqa tuqatih tadi? Saya sebut apa yang katakan oleh Al-Baydawi, iaitu dengan kita berusaha menjauhkan diri daripada segala apa yang melekakan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bermakna duduk zikir supaya masa kan, tapi makna apa saja yang kita buat biarlah ada orang kata sentiasa ingat Allah, memerhati ke, betulkan niat ke, pastikan apa yang kita buat ni halal ke. Maknanya kita sentiasa kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi niat kita, dari segi cara kita buat supaya tidak bercanggah, kemudian dari segi muraqabah kita bahawa Allah ni sentiasa memerhatikan kita. Jadi dengan kita dah baca bab muraqabah sebelum ni kan, jadi dengan kita sentiasa sedar, insaf bahawa kita tak boleh buat sembarangan, kita tak boleh menipu, kita tidak boleh kata culas. Kalau Kelantan kata tak boleh nak kecoh, tak boleh. Sebab apa? Sebab Allah memerhati. Itu haqqa tuqatih, ya. Dan ayat seterusnya pula, sebab Allah ni dia sangat kenal kita. Jadi mungkin kita susah nak jaga sepanjang masa ni, kan. Jadi Allah dia cover jugalah, nak bagi kita jangan rasa sangat stres. Macam manalah nak buat, mana boleh kan, kita ni manusia. Itu jadi Allah dia cover pula dengan ayat lain, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah mastata'tum, maknanya sedaya upaya kamu, sedaya mampu kamu. Jadi maksudnya kita cuba sedaya upaya, tapi kadang-kadang memanglah ada tersilap, ada terlalai, ada terleka, ada tergelincir. Itu sifat manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah kan, sangat-sangat memahami. Yalah, dia yang menciptakan kita dan dia sangat menyayangi kita. Jadi apabila dia suruh haqqa tuqatih, dia tahu manusia ni ada kelemahan, dia tahu manusia ni ada keterbatasan upayanya. Jadi dia cover dengan mastata'tum, sedaya mampu kamu. Jadi kalau yang tak mampu tu, kan, kalau yang dah terleka, terlajak, tergelincir, terpapas, itu manusia. Itu kata apa, fitrah manusia. Jadi di situ terbukanya ruang taubat, istighfar. Jadi itu sangat adil kan, sangat seimbang. Jadi sebab itu kita pun sebagai manusia, dan kita ada anak, kita ada, yalah, kalau suami ada isteri pada suami, jadi memanglah kita mengharap sesuatu yang sempurna daripada orang lain. Kalau kita sebagai isteri, kita mengharapkan sesuatu yang sempurna daripada suami kita. Kalau sebagai suami, mengharapkan yang sempurna daripada isteri. Tapi kita kena tahu bahawa dia manusia ada keterbatasannya, sebagai kita pun sebagai manusia ada keterbatasan. Jadi berpada-padalah kan, sekadar yang dia mampu dia cuba. Sebagaimana kita sekadar yang kita mampu kita cuba. Jadi kita ada anak, kita mengharapkan sangat ideal anak kita, orang kata sanjung kita, taat kita, berbakti pada kita. Ya Allah, nak hari-hari anak tanya khabar kita ke apa, itu kita harapkan, mak kan, sentiasa mengharap anak tu buat yang terbaik untuk kita, betul tak? Jadi tapi kita kena fikirlah, dia pun ada keterbatasannya juga. Dia pun sibuk dengan kerja dia, ada urusan dia pun semua. Dan kadang-kadang dia pun tak teringat nak telefon kita hari ni ke, beberapa hari ke. Jadi kita kena fahamilah kan keterbatasan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun kita tengok, ya, dia cover dengan haqqa tuqatih tu dengan mastata'tum, Masya Allah kan. Jadi tu kita kena belajar kan. Allah Subhanahu Wa Taala memang Masya Allah, tak tahulah nak kata betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ni, ya. Betapa sentiasa memberi peluang, membuka ruang untuk kita sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri kita. Masya Allah, ya. Okey. Dan yang seterusnya,
Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, wa qulu qawlan sadida, dan bercakaplah kamu dengan qawlan sadida. Sadida ni maknanya yang betul, yang tepat, yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Sambung ayat tu. Dan wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalan kamu dan Allah ampunkan dosa kamu. Jadi Allah pesannya bertakwa kepada Allah, dan salah satu manifestasi takwa, tanda takwa ialah wa qulu qawlan sadida. Bercakap dengan kata-kata yang betul, yang tepat, yang baik, yang mantap. Kan maknanya Allahu Akbar kan. Jadi salah satu daripada tanda adanya takwa ni memelihara kata-kata. Jangan sebarangan je kan, jangan ikut sedap mulut je. Nak cakap asalkan kita rasa apa nak cakap tanpa kita mengambil kira perasaan orang ke, orang boleh terima ke tak boleh terima ke. Kadang-kadang perkataan itu memanglah baik, tapi kadang tak sesuai pada tempatnya. Jadi kena simpanlah dulu, tunggulah masa yang sesuai, macam tu kan. Kadang-kadang perkataan itu memanglah baik, tapi masa tu dia tengah marah. Kalau kita cakap pun dia tak boleh terima. Jadi kita tunggulah dia cool dulu, kan. Jadi itu maknanya sadida ni dia merangkumi, maknanya perkataan itu sendiri benar, sesuai dengan orangnya, sesuai pada tempatnya, sesuai pada masanya. Jadi sebab itu dalam satu asar dia kata likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Maknanya pada setiap tempat itu ada kata-kata yang sesuai dan tepat untuknya. Jadi bukan semuanya apa yang baik tu boleh kita cakap kepada semua orang dengan bahasa yang sama pada semua tempat. Itu pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang beriman supaya dia bertakwa kepada Allah dan memelihara perkataannya. Jadi yalah ni orang bercakap ni pun bukannya betul selalu kan. Jadi minta maaf lah. Jadi cuma menyampaikan. Saya pun akuilah kelemahan kan. Kadang-kadang tak betul juga. Jadi memang bukan kadang-kadang lah, selalu tak betul pun. Jadi minta maaf banyak-banyak. Tapi saya kena sampaikan apa yang saya baca, dan memanglah saya nak, kalau boleh memanglah sedaya upaya nak berusaha membetulkan kata-kata kita ya. Sebab kita tahu orang kata apa, kadang lidah tu lebih tajam dari pedang ke apa kan. Ya, sebab apa? Luka dengan sebab kata-kata ni, Masya Allah, lama betul tak? Lama tau orang pendam. Ingat kata-kata kita yang tak elok tu, orang kenang sampai bila-bila. Orang kata boleh maaf tapi tak boleh lupa. Betul tak? Kan? Jadi Allah pesan waqulu qawlan sadida. Sadida. Maknanya betul, tepat, berhikmah semualah. Okey. Dan lagi apa? Beberapa ayat lagi ya. Nabi itu Imam An-Nawawi bawakan dalam kitab dia ni. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dah sebut tadi. Dan Allah juga berfirman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Apa makna yaj'al lakum furqana? Maknanya Allah jadikan untuk kamu furqan. Furqan. Jadi dikata di sini furqan ni maknanya dinding antara apa yang kamu takut, antara diri kamu dengan apa yang kamu takut. Maknanya jauhkan kita daripada azab lah. Tapi ada juga yang berkata furqana ni maknanya pembeza, di mana orang bertakwa kepada Allah, Allah akan tunjukkan dia jalan yang benar.
Jadi Allah akan berikan dia nampak, oh yang ni salah, yang ni betul. Itu ada juga pendapat yang mengatakan demikian. Jadi maknanya ada pendapat mengatakan furqan ni maknanya Allah jadikan dinding antara kita dengan perkara yang kita tidak gemari. Dan satu lagi furqan juga bermakna Allah beri kita sifat pembeza. Pembeza antara yang betul dengan yang salah. Jadi bila kita sentiasa jaga takwa kita kepada Allah, sentiasa berusaha buat apa yang disuruh, jauhi apa yang dilarang, tu maknanya kita akan dinampakkan, akan diberi taufik kepada perkara kebenaran. Jadi bila nampak dua perkara, Allah bimbing kita untuk menerima dan mengikuti apa yang baik daripada perkara. Penting tu kan, penting tu. Yalah, sebab kita dalam hidup ni kan kita kena buat pilihan kan. Selalu kena buat pilihan. Nak ambil kita nak ambil, nak pergi kita nak pergi, nak yang ni ke yang ni. Jadi kadang kita keliru kan. Nampak dua-dua baik, dua-dua betul, dua-dua menguntungkan. Jadi nak ambil mana satu? Jadi dengan adanya furqan ini, sifat ini maknanya insya-Allah Allah akan bimbing kita pilih yang terbaik daripada yang baik. Insya-Allah ya. Mudah-mudahan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan tutup kejahatan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi itu antara kelebihan-kelebihan yang Allah sebut, yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa, insya-Allah. Dan dia kata, dan ayat-ayat tentang takwa ni sangat banyak, dan ialah boleh dikatakan hampir setiap helai bila kita baca Quran tu, kita akan jumpalah perkataan takwa ni, betul tak? Sama ada dengan perintah ataupun dengan ialah memuji, ataupun dengan pelbagai-bagai uslub yang nak menggambarkan betapa pentingnya takwa untuk kita pelihara dalam diri kita, ya. Okey. Dah hampir 1 jam kita baca ayat-ayat. Okey, hadis belum masuk lagi, insya-Allah, dan satu hadis pun okeylah kan, atau 2, insya-Allah. Sebab walaupun disebut waktu 10 hingga 11.30, tapi selalunya saya akan habiskan kuliah ni pukul 11 saja, ya. Ambil masa 1 jam saja. Saya rasa kalau lama-lama pun saudara-saudari boring juga nak duduk dengar kan. Saya pun penat juga nak bercakap je kan. InsyaAllah. Jadi kita akan usaha habiskan dalam 1 jam sajalah, insyaAllah, ya. Okey, jadi hadisnya yang pertama dia kata fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, kata Abu Hurairah menceritakan, qila ya Rasulullah. Qila ya Rasulullah. Qila ni maknanya dikatakan, maknanya ada orang bertanya. Jadi kat sini Abu Hurairah mungkin dia pun tak ingat siapa nama orang bertanya, ataupun dia pun tak kenal, ya. Ataupun dia dengar-dengar ada orang tanya, macam itulah. Jadi qila ni bermakna dikatakan, tanpa menyebut nama siapa yang berkata itu. Jadi kemungkinan Abu Hurairah tak kenal ataupun dia dah tak ingat, macam itulah, ya. Qila. Tapi nak ceritanya sahabat-sahabat ni dia memang rajin bertanya, ya. Sebab bertanya ni salah satu daripada jalan untuk dapat ilmu, betul tak? Jadi qila, ditanya, dikatakan, ya Rasulullah, maknanya ada orang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akramun nas. Man akramun nas. Jadi dia kata dalam syarah Muslim, dia kata akram ni maknanya sifat, akram ni daripada sifat karam. Karam ni bermakna dia kata banyak kebaikan. Jadi maknanya akram ni orang yang paling banyak kebaikan, yang paling banyak memiliki sifat karam. Karam tu sendiri bermakna banyak kebaikan. Jadi maknanya dah banyak kebaikan, yang lagi banyak kebaikan, yang terbanyak kebaikan dia itu akram. Ayunas akram. Manakah manusia yang paling akram? Maknanya paling banyak
sifat kebaikannya. Jadi orang yang memiliki sifat kebaikan ni dia panggil karim. Karim. Jadi selalu kita terjemah karim ni mulia, pemurah. Tapi makna dia ialah yang terhimpun padanya sifat-sifat baik tu. Jadi termasuklah mulia, pemurah, suka tolong dan seumpamanya lah, ya. Jadi siapa dia yang paling baik, yang paling banyak kebaikan dia? Paling banyak kebaikan lah, ya. Kita kata bukan saja paling baik, tapi paling banyak kebaikan dia. Tapi tekan lagi paling kalau karam tu dah banyak kebaikan. Tapi kalau akram ni maknanya paling banyak kebaikan dia. Macam tu lah nak tunjuk, ya, ekspresi banyak tu paling banyak kebaikan dia. Siapa dia? Jadi Nabi pun jawablah sepatah. Secara umumnya yang paling banyak kebaikan atqahum, yang paling takwa lah. Sebab sesuai Allah pun sebut kan. Allah pun sebut inna akramakum indallahi atqakum. Allah pun dah tegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bila orang tanya Nabi, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling akram, paling banyak kebaikan dia? Jadi Nabi pun sepatah atqahum, yang paling takwa dari kalangan mereka. Jadi ialah bila dah takwa tu sentiasa buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Jadi dah terhimpun segala kebaikan lah kan. Allah suruh apa? Suruh kita pemurah, suruh kita jangan cakap bohong, suruh kita segera melakukan kebaikan. Apa saja yang Allah suruh, semuanya kita berusaha lakukan. Jadi itulah orang yang paling mulia, paling akram. Kemudian faqalu tak puas hati, ya, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang ini kami tanya. Bukan, jadi bukan nak tahu sifat yang mesti ada pada seseorang itu menjadikan dia paling akram. Nak tahu yang lain, aspek lain. Apa pula ni kan? Jadi laisa an hadza nas'aluka. Jadi dah tahu dah yang tu memanglah orang paling takwa itulah yang paling mulia, yang paling banyak kebaikan. Tapi nak tahu orang pula, siapa agaknya manusia paling akram ni? Nak tahu secara lebih spesifik siapa. Jadi Nabi kata, kola, tengok Nabi ni kan, dia layan je kan soalan sahabat radhiyallahu anhum. Dia layan kan. Dia tak kata, habis tu kau nak tahu apa lagi? Kan dah betul tu. Allah pun kata gitu. Tak ada kan. Dia layan. Subhanallah. Macam tu dia kena belajar ni. Pendidik yang paling unggul, yang paling mulia, yang paling bijaksana, yang paling apa lagi, ya, paling sempurna lah kan. Jadi mana kalau kita nak jadi pendidik, pendakwah, tengok cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia tak herdik orang yang tanya. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Orang yang bertanya, jangan kita tengking, kita herdik. Jadi dah tanya siapa yang paling mulia, Nabi dah jawab dah, atqahum, yang paling takwa. Pandai-pandai pula tanya, kami bukan tanya bab ni Nabi. Nabi tak kata, habis ni kau nak apa? Kan dah betul tu aku jawab tu, apa lagi? Tak ada kan. Nabi layan. Allahu Akbar kan, ya, Masya Allah. Memang itulah, ya, sangat-sangat mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita kena banyak belajar lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan, nak jadi umat baginda, ya, nak minta Allah himpunkan kita bersama baginda. Banyak lagi kena belajar daripada baginda, ya. Okey. Laisa an hadza nas'aluka, kan tanya tentang tu. Qala, Nabi bertanggung jawab. Kalau macam tu kamu nak tahu orang pula kan, nak tahu orang. Jadi Yusuf, sebab apa dia? Yusuf tu Nabiullah, dia Nabi Allah. Ibnu Nabiyillah, anak Nabi Allah. Siapa dia? Yaqub pun Nabi Allah. Ibni Nabiyillah, anak Nabi Allah lagi, iaitu atas pada Yaqub siapa? Ishak. Kemudian
ibni Khalilillah. Nabi tu Ishak tu atas dia siapa? Nabi dan Khalil Allah, bukan saja Nabi, Khalil Allah, kekasih Allah. Jadi dia sendiri Nabi, atas dia Nabi, itu Yakub ayah dia, datuk dia Nabi Ishak, moyang dia pun Nabi Ibrahim, Masya Allah. Jadi itulah. Apa lagi nak? Jadi qalu, mereka jawab, tak puas hati lagi nak tanya lagi. Masya Allah, hebat betul sahabat ni. Dia tahu kan Rasulullah ni sangat baik, layan je kan. Jadi dan bagus juga kalau dia tak tanya, kita pun tak tahu kan. Ini kata pentingnya tanya ni kan. Sebenarnya kalau tanya tu dia bukan saja berilmu pada kita, jadi berilmu kepada orang lain juga, orang yang mendengar tu kan. Yang tak bertanya tu, kadang-kadang kita ni tak ada idea apalah nak tanya kan. Jadi bila orang tanya, kita pun betul juga tu kan. Alhamdulillah dia tanya, kita pun dapat jawapan. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Kamu tak tanya yang tu. Nak tanya lagi soalan lain. Nak tanya siapa yang paling akram ni. Nabi dah jawab, yang paling takwa. Lepas tu bukan nak tanya hak lain. Nak tanya tentang akram lain. Nabi dah jawab, Nabi Yusuf lah kan, sebab anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Tak nak tanya lain. Nabi kata, engkau ni merepek lah, banyak sangat menanya. Tak ada kan. Nabi terus jawab, qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Kalau macam tu, dia kata, kamu nak tanya tentang ma'adinil Arab. Ma'adinil Arab. Apa dia ma'adinil Arab? Ma'adin ni masa makna ma'adin ni apa? Logam, galian. Jadi maknanya ma'adinil Arab ni maksud dia logam berharga dari kalangan orang Arab. Jadi maknanya kamu nak tanya yang terbaik dari kalangan orang Arab lah agaknya kan. Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni, kamu nak tanya aku tentang logam-logam terbaik dari kalangan orang Arab. Maknanya nak tanya orang di kalangan orang Arab yang terbaik lah agaknya. Dia ni nak yang lebih fokus, yang lebih dekat, yang lebih spesifik. Yang umum manusia tu dah tahu dah, yang paling mulia adalah yang paling takwa. Di kalangan manusia pun memang dah tahu dah, yang paling mulia Nabi Yusuf lah, sebab dah dia Nabi, bapak dia Nabi, datuk dia Nabi, moyang dia Nabi. Sekarang nak tahu di kalangan orang Arab ni, orang-orang kita ni. Jadi untuk khusus Arab sahaja ke? Tapi jawapan Nabi dia lebih umum. Dia tidak fokus kepada Arab sahaja. Walaupun depan yang bertanya tu mungkinlah sebab orang Arab kan. Jadi Nabi kata fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Kalau macam tu kamu nak tahu dari kalangan yang terbaik dari kalangan orang Arab ke? Jadi mereka tak jawab ya, tapi maknanya menunjukkan mereka yang itulah nak tahu agaknya. Nabi dah agak dah yang ni, jadi Nabi tak tunggu mereka kata ya tak kan. Nabi terus jawab. Okey, iaitu khiyaruhum fil jahiliyah. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faqahu. Apa dia? Jadi dia kata yang terbaik ialah khiyaruhum fil jahiliyah. Maknanya siapa di kalangan mereka yang baik akhlaknya semasa jahiliyah, semasa dia belum Islam. Jadi manusia ni memang ada sifat-sifat kebaikan yang dalam diri dia kan, walaupun dia bukan beragama Islam kan. Kita pun ramai kan orang bukan Islam yang suka tolong orang, apa yang popular tu apa, Uncle Kentang kan. Dia belum masuk Islam tapi tengok Masya Allah suka tolong orang, cepatnya bantu orang dan sebagainya. Jadi maknanya bila tu maknanya khiyaruhum fil jahiliyah lah. Jahiliyah ni maknanya tak semestinya orang jahil kan, maknanya dia belum Islam. Jadi makna siapa yang terbaik dari kalangan mereka semasa jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, dan bila dia masuk Islam tentulah lagi baik. Tapi khiyaruhum fil jahiliyah
orang yang terbaik zaman jahiliyah, itulah dia yang terbaik dalam Islam. Iza faqahu. Iza faqahu. Apabila mereka faham. Ya, faqahu ni maknanya yang faham dengan mendalam akan ajaran Islam tu. Jadi itulah yang paling mulia. Jadi maknanya ialah Allah izin ya, dalam masa sebelum Islam pun dia dah orang kata dicetak dengan sifat-sifat kebaikan. Dia memiliki sifat-sifat kebaikan tu, banyak sifat apa? Suka tolong orang, sifat penyayang, sifat yang baiklah. Apa nak cerita lagi ya? Apa-apalah yang baik. Sifat yang baik yang memang dah ada pada dirinya, walaupun dia tak ada agama ke, dia menganut agama lain ke. Kemudian Allah izin dia memeluk agama Islam. Jadi bila dia memeluk agama Islam itu, tentulah sifat baik yang ada pada dirinya itu kekal dengan tu, dan ditambah pula dengan kefahaman yang mendalam tentang tuntutan agama itu sendiri. Jadi maknanya mereka buat baik bukan hanya sekadar kerana suka buat baik ataupun kerana memang dah tabiat baik, tapi mereka buat kebaikan itu berlandaskan kepada keimanan, berlandaskan kepada mengharap redha Allah, berlandaskan kepada kasih sayang sesama, persaudaraan Islam, persaudaraan insaniah dan sebagainya lah. Jadi maknanya di sini nak tekankan bahawa nak jadi manusia yang akram dalam Islam ni bukan hanya sekadar masuk Islam jadi baik, tapi kena idza faqahu, bila mereka faham. Jadi ni maknanya nak jadi orang Islam tu kena faham. Nak faham kena apa? Kena belajar lah kan, kena ada ilmu. Jadi tak cukup ada Islam dah baiklah semua. Memanglah dah baik dah lah masuk Islam tu, insya-Allah kan. Tapi nak lebih baik, akram ni, nak jadi akramakum ni, yang paling mulia, kena tambah dengan idza faqahu. Kena tambah dengan kefahaman. Jadi macam mana nak dapat kefahaman itu? Kena ada ilmu, kenalah belajar. Kena sentiasa tambahlah ilmu. Jadi itu jawapan Nabi SAW. Maknanya yang kamu nak tahu siapa yang paling takwa tu, secara umumnya yang siapa yang paling takwa pula, siapa yang paling akram tu secara umumnya yang bertakwa kepada Allah. Itu yang umum. Tapi nak lebih spesifik lagi ialah orang yang memang dah baik, ada ciri-ciri kebaikan padanya walaupun sebelum Islam. Tapi maknanya kalau selagi tak masuk Islam tak dapatlah akram tu, walaupun dah cukup baik dah kan. Jadi kena tingkatkan kebaikan itu dengan masuk Islam. Dan masuk Islam pun belum lagi capai akram tu, kena idza faqahu, kena faham. Jadi faham macam mana? Kena belajar, kena tambah ilmu dan seterusnya, barulah kita akan capai akram. Akram yang paling mulia di sisi Allah ya. Akramun nas. Jadi nak akramun nas ada ciri-ciri kebaikan, jadi muslim dan juga faqih, faham agama. Dan untuk faham, syarat utamanya adalah ilmu. Sebab ada juga orang belajar ilmu tapi tak faham. Banyak ilmu tapi tak faham. Jadi Nabi tak kata apabila mereka berilmu, tapi Nabi kata iza faqahu, bila mereka faham. Jadi dalam hadis lain Nabi kata apa? May yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah nakkan kebaikan untuknya, yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin. Allah jadikan ia faqih, faham dalam agama. Jadi Allah tak kata yu'allimhu je. Allah tidak kata dia beri dia banyak ilmu tentang agama, tapi yufaqihu, Allah beri dia faham tentang agama. Itu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah hendakkan kebaikan untuknya, Allah bagi dia faqih, faham dalam agama. Yang ni pun Nabi kata apa? Akramun nas tu, manusia paling akram, yang paling banyak kebaikan dia ialah khiyaruhum fil jahiliyah, yang baik, yang terbaik ketika dia jahiliyah. Kemudian khiyaruhum fil Islam,
dan yang terbaik ketika dia jadi Muslim, masuk Islam, idza faqahu, apabila dia dihiasi, diiringi, diisi dengan faqahu, faqih, kefahaman, insya-Allah. Jadi muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, insya-Allah. Jadi itulah hadis pertama dalam bab takwa. Jadi kesimpulannya, takwa mengangkat kita menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis pertama. Jadi dah hampir 1 jam. Saya katakan tadi saya akan berhenti lebih kurang dalam pukul 11. Kalau nak sambung hadis kedua ni akan jadi panjang pula. Ya, cukuplah dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan itulah, kalau panjang sangat jadi membosankan, ya. Jadi terima kasih semua kepada yang menonton. Sebenarnya saya tak boleh tengok, ya, soalan-soalan ni. Tak keluar pula di sini. Jadi minta maaf banyak-banyak. Tak boleh nak layan soalan-soalan, dan yang bagi salam ke apa tak sempat jawab. Saya katakan sebelum ni saya seorang dan saya tak berapa mahir sangat nak kendalikan yalah perkara teknikal ni, minta maaf banyak-banyak, dan terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi menonton dan yang sudi berkongsi dengan orang lain pula. Dan terima kasih juga kepada pihak penganjur Masjid Batu 16 Sarawak dan juga Pertubuhan Ikram Malaysia kawasan Hulu Selangor. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dan kita sambung lagi 2 minggu dari sekarang, insyaAllah. Jadi saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, insyaAllah.